Oke. Halo semuanya. Kita sekarang lagi sama Ce Santi dan manggilnya gimana nih, Mas? Ding. Mas Ding. Mas Ding. Udah kelihatan kayak mas-mas belum? Oke. Di hari weekend ini kita lagi gangguin Ce Santi ya, nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol aja dikit. Oke Ce Santi, gimana kesibukan akhir-akhir ini? Sering keluar kota kayaknya kemarin? Enggak sih, semenjak COVID kayaknya baru minggu lalu ke Bengkulu ada urusan sedikit. Ada urusan lagi ya. Iya. Tapi udah nggak keluar kota lagi. Jarang sih, baru satu kali itu, terus sekarang ya kebanyakan di Jakarta karena emang ya new normal lah. New normal. Normal banget. Iya. Emang nggak tahu kapan selesainya ya. Iya. Di mana sekarang? Apanya? Iya, beraktivitasnya. Beraktivitasnya saya di Jakarta kebanyakan. Oke. Kebetulan juga bantu-bantu di salah satu NGO di Indonesia, Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Terus juga saya juga bantu-bantu konsultan pendidikan di Jakarta. Pendidikan, Iya. oke. Jadi sebagai ibu gimana nih mengelola waktunya gitu kan sama Sila. Ya begitulah kodrat seorang wanita. Pinter-pinternya aja ya. Iya, Pinter-pinter. Oke. Dulu di Jonggonya di mana, Ce? Aku S1 di Fujian Normal University, terus lanjut di Wuhan S2-nya. Wuhan. Iya betul, tahu ya Wuhan semua. Jadi lebih terkenal daripada Beijing. Nanti orang-orang ditanyain ibu kotanya Cina apa? Wuhan. Bukan Beijing. Wuhan, dengar Wuhan biasanya pada lari semua. Iya. Wuhan, terus sekarang juga S3-nya juga masih di Wuhan di tahun keempat sekarang. Insya Allah lagi disertasi, insya Allah selesai lah. Amin, mudah-mudahan cepat ya. S3 itu susah masuk, susah keluar, susah lulus kayak gitu. Oke, jadi Yayasan Inti ya, Ce ya? Yayasan Inti itu perhimpunan ya. Jadi emang lebih banyak aktivitasnya kemana sekarang? Jadi mungkin aku cerita sedikit sejarah tentang Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Setelah kerusuhan 1998, kita Perhimpunan Indonesia Tionghoa itu berdiri di tahun 1999. Awalnya sih untuk memperjuangkan hak-hak suku Chinese di Indonesia. Gitu. Terus emang sudah berkembangnya zaman seiringnya waktu juga pas di bawah kepemimpinan Pak PTD kita lebih banyak bergerak di sosial, terus di UMKM sama pendidikan fokusnya. Kalau ngelihat setelah reformasi ke sini, walaupun sudah lebih baik keadaan hubungan antara Indonesia yang Tionghoa dan non Tionghoa, tapi memang PR-nya masih banyak ya, Cek ya? Bisa dibilang ya PR Indonesia banyak lah. PR Indonesia banyak setiap daerah itu juga banyak. Jadi ya itu dibagi-bagi lagi tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Gitu. Tergantungnya, yang penting cayo aja lah gitu kan, masih banyak. Yang penting bergerak ke arah yang lebih baik. Sebenarnya mungkin menurut aku sendiri awalnya dulu juga merasa kayak seperti ada gap, seperti ada dinding lah antara kita bilang Chinese atau non Chinese, mereka kita bilang. Cuman ya menurut saya balik, dari mana sih kamu tahu kalau dia Chinese asli atau seperti kita itu kita nggak ada keturunan yang sama sekali gitu. Kayak aku lihat ada satu acara yang mereka bilang saya orang negara sini. Tapi setelah dites itu gennya dia ada beberapa negara. Iya, jadi iya betul. Jadi nggak bisa juga bilang A, B itu berbeda, nggak bisa. Jadi lebih ke bagaimana dua suku ini berbaur. Toh semuanya itu sama. Kita harus ingat bahwa kita Indonesia, satu. Apalagi Indonesia. Iya, kita satu Indonesia. Gitu. Gimana pemikirannya nggak boleh ke belakang, harusnya ke depan, gimana lebih baik lagi aja. Iya. Apalagi kalau setelah reformasi ini kan juga sebenarnya hal yang bisa dilakukan lebih banyak gitu, kegiatan lebih banyak, untuk berkumpul, berserikat gitu kan, sekedar bikin organisasi zaman dulu kan nggak bisa, itu sesuatu yang
mustahil gitu ya. 我们现在跟 Mas Ding， Mas Ding， 可以介绍一下你自己吗？可以，大家好。其实我也像是 alumni 的一员呀，因为我是三弟的老公啊，苏阿米三弟，我现在也居住在印度尼西亚。你的穆斯林的名字是什么来着？我的穆斯林名字是吉米阿利敏，吉米阿利敏。阿利敏。对。OK， kan nanti ada subnya ya. OK， 那你听说你在印尼读博士吗？对，我呢本来在中国的时候，我就是大学老师，也在中国的大学工作。是。然后呢，因为三弟是博士的最后一年，要写论文方便，要回印度尼西亚。然后呢，我呢希望跟他能陪他嘛，所以我就学校租地，学校同意我在印度尼西亚继续进修，同时可以陪陪家人，这样。怎么样啊？在雅加达，在印尼生活？哎呀，这个说来话长，其实我还是很喜欢住在印尼的。是吧？就除了天气有点热，尤其中午啊，雅加达也非常非常热。然后呢，这也像印尼人民的心情一样，非常火热，或者像也体现出印尼人的热情吧，跟天气一样，对吧？印尼人比较友好，也比较热情，跟印尼人交流非常轻松不累，对，大家在一起比较愉快。那你去过印尼别的地方哪里？我还真去过几个地方。其实我最早第一次来印尼是大概2010年，还是很早了。我先后去过巴厘岛，不用说啦，去过了几次。然后龙目岛我也去过，后来又去过日热，对，Jogja，然后去过Solo，比较多。Semarang、三宝龙也去过，班东也去过，然后Bogor也去过一次。离你们家很近，朗邦也去过，那是苏马查了。爪哇还没有说完，有很多了，很多在爪哇岛，因为很方便。对，但苏门答腊也去过很多了。本古鲁不用说了，因为本古鲁是三弟的家乡，所以去过很多次。然后朗邦去过，然后再就是棉兰去过。阿奇也去过，亚奇也去过，对。卡里曼丹去过一次，上次去过邦尼安纳宫殿去过一次，对。现在很遗憾还没有去过巴布亚，没有去过马鲁古，苏拉威西没有去过，马鲁古去过，没有去过，马鲁古很漂亮，没有，对，一定要以后要多去一去。那这些点就在家工作吗？还是？对，我现在呢，昨天才刚刚完成期末考试，Ujian Akhir Semester 昨天完成了。像我这种情况，待在印尼的中国人还比较多。对。然后呢？他们怎么样了？有的情况还比较艰苦一点点，因为现在很多人想回去，想回中国，现在没有航班。对，所以非常麻烦。有的航班呢，买票也很难买，而且呢，票价非常贵。所以我希望两国能够尽快的开通直航。然后呢，让那些有需要回家的，这些中国人能够回家。对，你觉得印尼政府关这个 COVID 怎么样？其实我知道他们也很努力，但是呢，每个国家的国情不太一样，对，所以印尼政府不可能采取像中国政府采取的措施，对，这个不太可能，不太合适，对。然后现在呢，因为尽管还有这个 PSBB， 但是好像放松了吧，因为这个经济发展需要啊，老百姓需要啊，整个经济活动都需要放松管制，所以我还是觉得大家应该还是要再坚持一下，对。然后能够，再克服一下眼前的困难，还是要注意方方面面的这个卫生，对。然后希望这个早日能够战胜这个疫情，同时知道这个coronavirus 非常厉害的，所以如果大家不注意得了 coronavirus 很麻烦的不仅治疗花钱，耽误其他的工作，而且会传染家人，非常危险。所以大家还是一定要坚持，等着疫苗出来，
打上疫苗可能会好一些。OK， 那么你觉得如果有人就是过来中国，那个郭飞志来自中国，你有什么想说的吗？其实我作为中国人来讲，这个话题其实并不是因为我是中国人我才这样说啊。实际上，现在好像有一些杂志或者有一些媒体或者科研人员吧，根据这个研究结果，好像说这个 corona 到底来自哪里，现在还不太清楚，对不对？那个是关键。对，还不一定说一定是来自武汉。所以武汉大家知道武汉是我第二故乡呀，我基本上生活工作在武汉10几年了，对武汉也很有感情，所以武汉的情况也比较了解。对。但是现在，即便是来自武汉，我觉得大家也是个病毒啊，它也是一个也没有关系。所以希望大家不要贴上标签，好像武汉就是病毒，对吧？这跟它可能不太相关。对。所以我觉得大家不要贴上政治标签或其他标签，大家就是认真对待，然后呢，大家全球合作，早日战胜疫情就行。你们俩有什么可以总结的吗？就是Santi跟Masding。其实我觉得我们两个人可以说是中印尼友好关系的一个具体体现，对吧？所以很多人经常问我们啊，对我们婚姻很感兴趣啊，你们在哪里见面的？现在生活怎么样？幸不幸福？其实两个人结合呀，你就算是两个人来自一个 village 一个kampung，其实你们两个人也完全不一样，对吧？也是两个个体。他跟你是不是同一个国家的人，是不是同一个民族，其实没有关系。我觉得我们俩在一起，只要你求同存异嘛，跟两国关系也是一样，那大家就会很幸福，互相包容。所以我希望在印尼的中国朋友，除了发展自己之外，也要多为印尼社会、印尼社区多做贡献。那么暂时的困难一定会过去的，请大家充满信心啊！对印尼政府充满信心，对中国政府充满信心。我也非常喜欢生活在雅加达、印度尼西亚，对，也希望更多的印尼朋友，我们的 Lumni 经常回中国去看一看，经常去中国访问交流，这样两国会更加的这个民意基础会更好。为两国民心相通做更多的贡献。Itu tadi dari Masding ya, oke. Kalau dari Santi nih kira-kira gimana nih terakhir? Ya, jadi kalau kita waktu dulu masih kecil sering dengar tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Ya bisa juga teman-teman atau adik-adik yang lagi pusing, aduh gimana ya kuliah, ya udah bisa ikutin jejak saya sama Kak Fatan untuk sekolah ke China karena emang banyak banget kesempatan di sana untuk dapetin beasiswa segala macam gitu. Jadi harus banyak-banyak cari info aja. Yang kedua buat adik-adik yang lagi sekolah di China, mungkin ada sekitar 15-an ribu mahasiswa Indonesia yang lagi sekolah di sana. Ya tahulah kalau misalnya belajar bahasa Mandarin itu susahnya minta ampun. Lidahnya bisa ngejelimet, tapi ya harus belajar baik-baik karena kesempatan pulang Indonesia kalau kita bisa bahasa Mandarin itu banyak banget. Siapa tahu juga bisa kayak saya dapat bonus bawa suami, bawa anak ke Indonesia. Jadi ya banyak-banyak belajar aja lah. Demi menyongsong masa depan yang lebih baik, kita juga sebagai Tunas Muda Indonesia bisa membantu pemerintah Indonesia, bisa membangun Indonesia yang lebih baik. Oke, yang penting jangan putus harapan gitu ya, jangan putus asa karena lagi COVID ini juga semua orang susah ya, kayak gitu. Yang penting cayo lah. Ya, cayo. Semangat. Bukan semangat. Oke, saja. Bye-bye. Sampai ketemu di video berikutnya. Sini.